اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 6. Muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadar, itu rukun iman yang keenam. Percaya dengan qada dan qadar, dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala, dengan iradahnya, dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada penentuan yang telah menentu akan dia akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala, dengan iradahnya, dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna qada. Dan makna qadar itu takdir Allah Ta'ala. Itu makna qadar. Qadar maknanya takdir Allah Ta'ala. Maksudnya pula. Dan makna qadar itu takdir Allah. Kenapa? Qadar takdir. Qadar makna apa? Takdir Allah. Sakatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, maksud kata takdir Allah, perbuatan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qadar, takdir Allah. Maksudnya, maksud takdir Allah ni perbuatan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah Ta'ala. Ni baru comel ada oleh Allah Ta'ala ni. Hak qada tadi penentuan yang telah menentu akan dia Allah Ta'ala, mana oleh Allah Ta'ala jugalah. Hak ni qadar perbuatan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah Ta'ala, dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sekarang dulu. Maka percaya dengan qada dan qadar itu. Saat ni
makna qada penentuan, makna qadar perbuatan Allah. Kemudian percaya akan qada dan qadar. Hak qada qadar tu hak Allah. Penentuan tu itu Allah Ta'ala yang menentukan. Perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala. Hak alik kita ni pula percaya. Ni hak kita. Qada qadar ni sama ada percaya ke tak percaya, qada qadar daripada Allah. Tak? Ialah beriman dengan Allah. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Hak tu hak Allah. Sama ada percaya ke tak percaya, Allah wujud kidam bakak contohnya. Dan sebelah kitanya apa? Kita percaya, kita beriman, Allah bersifat dengan wujud kidam bakak sebelah kita. Sekarang ni qada qadar itu penentuan dan perbuatan Allah. Hak sebelah kitanya, kewajipan kitanya percaya dengan qada dan qadar. Itu belah kita. Maknanya, makna percaya ni pula beriman dengan qada dan qadar. Apa makna percaya qada dan qadar ni? Beriman dengan qada dan qadar ni apa makna? Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang. Ini yang panggil percaya, beriman ataupun berpegang di akidah. Ni faham molek ni? Mana apa percaya? Mana apa beriman? Makna apa kita berpegang di akidah? Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang. Jazam di dalam hati seseorang. 100% kita mengaku hatinya. Atau panggil apa tu? Percaya. Ataupun dipanggil beriman. Ataupun dipanggil berpegang di akidah. Maknanya mengaku putus di hati. Sama ada timbul tak timbul ingatan di hati, meresak ke tidak di hati, menjiwai ke tidak di hati, itu persoalan lain. Itu bukan persoalan iman, itu bukan persoalan pegangan. Ni kena faham bolehlah ni. Apa makna beriman? Percaya, berpegang di akidah, mengaku putus di hati. Itu makna percaya. Ingat ke tak ingat, itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Itu bab lain. Ni kena faham. Kita duk nak belajar ni apa ni? Belajar rukun iman. Kita nak belajar akidah yang sebenar. Kita nak belajar kepercayaan yang sebenar. Biar fahamlah apa dia beriman, percaya, berpegang. Kalaulah perbahasan kitanya, contoh dalam kitab Al-Misbahul Munir ni, ini perbahasan iman. Ini perbahasan pegangan. Apa makna iman pegangan? Mengaku putus di hati. Tiba-tiba digitarik kepada ingat, kena ingat. Tak ingat, tak berpegang. Kalau berpegang pasti ingat. Kalau mengaku putus di hati pasti ingat. Kalau tak ingat, tak mengaku putus di hati, stop, suruh berhenti mengajar. Bukan. Kalau tidak berhenti mengajar, kita tembak lagi. Bukanlah tu. Ini ayat terang-terang ni. Faham tak? Sebab kalau capur dua tu, rosak. Salah terang-terang. Salah mula lagi. Faham tak? Salah mula. Kita nak ngaji bab apa ni? Untuk mengesahkan iman. Untuk mengesahkan keenam rukun iman. Untuk memastikan kepercayaan kita sebenar. Untuk memastikan pegangan kita pegangan sebenar. Ni mengaku putus di hati ni pegangan. Lepas tu mari meresap di hati, menjiwai di hati. Itu bab lain. Itu bab kesempurnaan iman.
Nak terhasil kesempurnaan iman bukan daripada ilmu tauhid ni, mari daripada amal ibadah kita, pekohnya sempurna, tasawufnya sempurna, wajib sunat, istiqamah kita dalam ibadah. Maka dalaman kita kalau muka kuat, barulah timbulnya basirah, mata hati kita terbuka. Itu bab ketinggian, kekurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk ngaji ni nak betul pegangan kita dengan Tuhan. Nak betul pegangan kita dengan Tuhan. Apabila betul pegangan kita dengan Tuhan, kita beriman dengan Allah, kita pun nak taat kepada perintah Allah yang kita beriman akan Allah tu. Kena taat lah pula. Taat kitanya, hak zahir kita buat tu biar sebenar. Mana hak zahir kita buat tu sebenar? Zahir dengan batin tu sama. Itu dipanggil ketaatan yang sebenar. Hak zahir tu sebenar jikalau zahir batin dia sama. Kalau zahir nampak ya, tapi batinnya niat kok lain, itu bohong dipanggil. Itu pura-pura. Itu bukan ibadat. Ibadat ni zahir dia buat ibadah semata-mata turut perintah Allah, hatinya kerana Allah lah. Konong-konong buat ibadat, semayangnya, puasanya, mengaji Qurannya, kerana apa? Kerana Allah, bukan kerana manusia, kerana pujian contohnya. Ini orang yang bermuka-muka, orang yang berpura-pura. Jadi dia bermuka-muka, berpura-pura dengan Allah, macam Allah ni saing dia, kawan dia. Kalau saing kawan ni kita buat pura-pura pun tak apa, sebab kita dengan dia pun ada tujuan. Bukan sebenar sangat kita buat baik dengan dia ni, kita ada tujuan kita. Sebab apa? Dia tak tahu dalam hati perut kita. Sebenar tak kita dengan dia? Kita bermuka-muka je, okey je, tak ada masalah. Dia pun tak tahu. Dia baik dengan kita macam mana pun, dia takkan tahu dalam hati perut kita. Tiba-tiba kita nak taat ke Tuhan, buat balas tu. Dia ingat Tuhan ni macam kawan dia barangkali. Ini bukan taat yang sebenar. Taat yang sebenarnya zahir batin taat. Mana apa? Zahir dia comel, hati dia comel. Apabila akidah dia comel, kemudian ketaatan dia comel zahir batin, mana ketaatan dia tu dengan hati yang ikhlas kerana Allah semata-mata. Daripada ketaatan ni barulah pergi pula kepada basirahnya akan terbuka sedikit demi sedikit, baru pergi pada basirah, ingatan di hati. Faham tak? Pegangan biar kemah dulu molek. Amal ibadah ni zahir batinnya sebenar, hatinya ikhlas, hatinya suci daripada sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kalau zahir itu macam taat, hatinya derhaka, itu tak ada orang bohong. Kalau taat ni zahir taat, hati taat, ni taat. Zahir taat, hati derhaka, ni orang bohong. Jadi apabila zahir taat, hati taat, zahir batin dia taat, barulah pergi pula kepada basirah, mata hati. Baru cerita bab meresak ke, menjiwai ke, ingat di basirah ke, baru cerita bab ingat. Mana antara cerita bab pegangan, cerita bab ingatan, tengah tu amal ibadat panjang lebar tengah tu. Amal ibadat mana ni hak sebenar ni? Pekoh comel, tasawuf comel. Lepas tu padang hak wajib tu je. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat tengah ni. Barulah pergi kepada basirah, ingatan di hati. Cuba kita ambil faham. Antara mengaku putus di hati pegangan dengan ingatan di hati tu dekat-dekat. Lepas tu kata kalau dicampur je dua tu berhenti. Mana kalau tempat kita ni ada orang baca gitu, orang berkenaan, jadilah jadi panggil. Awak nak mengajar apa sebenarnya? Awak nak mengajar ilmu pegangan ke? Awak nak mengajar kedudukan orang yang hampir hati dengan Allah? Saya nak ajar dua-dualah. Buat kelas lain-lain. Buat kelas lain. Sebab apa? Itu yang dipanggil medan lain-lain. Faham medan? Itu medan ni medan selera je tau. Bak makan je kita tahunya. Medan selera. Medan lain-lain.
Ini bab pegangan. Ni bab kedudukan basirah mata hati masing-masing dengan Allah. Medan lain, ilmu lain, perbahasan lain, kitab lain. Ada kitab dua-dua dalam tu campur. Tengok kitab tu siapa tulis. Ulama muktabar. Orang ni tulis, orang tak tidak dikira orang tu. Kena cek pula. Dia kata ada kitab yang campur antara pegangan hak permulaan ni dengan kedudukan hati. Dalam kitab Tauhid sifat 20, hak kitab muktabar, kitab yang sebenar, tidak ada sebutan ingatan. Tak ada dalam kitab pegangan cerita ingatan. Ataupun istilah ilmu dipanggil syuhud. Syuhud tu istilah ilmu. Kalau kita terjemah ingatan. Dalam kitab sifat 20 tidak ada. Sebut ingatan tidak ada. Hanya mereka sebut berpegang, tidak berpegang, mengaku putus di hati, tidak mengaku putus di hati. Itu dalam perbahasan ilmu tauhid. Kalau ada dia kata, ni kita tak tahu juga dia kata. Tapi ada cerita bab ingatan. Itu bukan kitab tauhid. Ini faham sini molek ni. Kita masing-masing ada kitab depan ni. Kadang-kadang kitabnya comel. Tukang hura digoreng pula dah kitanya bahan tang lain. Kita tak sedar juga. Kitab duduk depan dah tu. Bukan hanya dengar ceramah. Masing-masing pegang kitab, masing-masing kelek kitab. Tengok boleh baca kat Jawi dah. Bukan boleh baca Jawi, Rumi pun ada tu. Tiba-tiba digi hura kok lain, digi goreng kok lain. Tak sedar-sedar kita. Tu ada kitab buat apa balas tu. Kitab kata apa makna percaya dengan qada dan qadar? Maknanya mengaku putus di dalam hati seorang itu makna percaya. Ingatlah yang terdahulu. Kalau saya sebut berkaitan dengan percaya dengan Rasul. Percaya dengan Rasul, kita percaya Rasul ni utusan Allah. Ramai utusan Allah. Kemudian yang wajib kita percaya secara seorang-seorang 25 tu. Ingat ada 25 tu. Mana apa kita percaya hak 25 tu Rasulullah. Bab 25 tu hak Rasul 25 tu nama dalam Al-Quran. Hak tu wajib kita percaya seorang-seorang. Apa makna percaya seorang-seorang? Mengaku putus di hati tiap-tiap seorang daripada 25 ni Rasulullah. Makna apa percaya di hati? Mengaku putus di hati. Nak kena ingat. Tak ada ingat-ingatnya kita. Ingat di hati pun tak ada. Ingat di hafazan pun tak ada. Nak susun 25 pun tak jumpa. Tebing-tebing separuh je berkali dah. Kalau susun orang Rasul 25 tu. Separuh je berkali. Lepas tu macam dia tak ingat tu. Ini bukan ingatan. Ini mengaku putus di hati. Kalau tak ingat macam mana panggil mengaku putus di hati? Kalaulah didatang nama seorang daripada 25 ni, Syuaib. Syuaib. Memang kita tahu dan kita mengaku putus di hati Syuaib Rasulullah. Itu dipanggil beriman. Itu panggil akidah. Contohnya sebelum tu suruh dibilang dulu. Tiba-tiba dalam bilang tu tak sebut pun nama Syuaib. Betul, dalam bilang tak sebut nama Syuaib. Sebab tak ingat pun Tapi bila didatangkan balik nama yang tak sebut tu takut tak beriman. Dah kita tak sebut Contohlah kita suruh dibilang jumpa 15 je ke, jumpa 20 je ke. Kita pun waktu bik tak ada dalam hak sebutan dia tadi. Contoh kita kata Syuaib tidak sebut. Mana apa tu? Tak ingat dia ke Syuaib. Tak mengaku putus. Nanti dulu. Tu dah ingat. Mengaku putus bukan mana ingat. Ni kena faham gitulah. Bila datangkan nama Syuaib, kita beriman. Selama-lama dah kita beriman, mengaku putus di hati Syuaib Rasulullah. Dah sana berapa dah sebut? Tak ingat kitanya. Kalau pegang kena ingat. Jangan orang panggil. Lut contohnya. Hud contohnya. Lut tu biasa orang
Sebut Lut tau. Lut tu hak liwat tu. Nabi Hud, Nabi Zulkifli, Nabi Ilyasa. Kalau macam Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail tu, ni musim haji ni. Nabi Ibrahim AS pula, tu dalam semayang sokmo-sokmo dah. Kalau Nabi Ibrahim AS tu, hak Nabi-Nabi lain tu. Macam mana mengaku putus di hati, tiba-tiba tak ingat. Mengaku putus di hati bukan makna ingat. Sebab ni bab qada qadar ni benda yang setiap saat berlaku di kita. Kalau beriman qada qadar daripada Allah, mengaku putus di hati qada qadar daripada Allah, makna kena ingat putus horat jawapan dia. Sebab apa? Sebab qada qadar berlaku di kita ni setiap saat daripada Allah. Kita wajib berpegang setiap saat yang berlaku di kita ni qada qadar daripada Allah. Tapi di saat perkara berlaku di kita ni tak ada timbul pun diingatan, ni qada qadar Tuhan, tak timbul diingatan. Tu nak mati sini dulu ni. Sebab kadang-kadang bila sebut kata kita wajib berpegang qada qadar daripada Allah, timbul lalu ada orang tanya, orang tua biasanya, dah kena ingat ustaz. Yang lagi tu. Tu kena balik dekat tadika dululah. Tak nak jalan tu. Dia nak jalan. Bila sebut kata kita wajib beriman, kita wajib percaya, kita wajib mengaku putus di hati qada qadar daripada Allah. Dia pun tanya lalu, dah kalau gitu kena ingat. Kena ingat bila tanya gitu tu, tak nak jawab tika tu, tak jadi apa. Kena piping. Mana apa? Kena cerita seorang-seorang. Sebab apa ni? Ni nyakit parah ni. Nyakit parah seumpama ni dia tak padang dengar cerita secara umum. Dia kena cakap seorang-seorang, dia muskil dia tanya lalu. Dia muskil dia tanya lalu. Maka boleh diperjelaskan. Kalau cerita ramai-ramai ni takkan terima. Mana boleh. Kalau mengaku putus di hati mesti ingat. Tak ingat tu tak mengaku putus di hati. Sebab ada orang jauh gitu. Kalau berpegang mesti ingat. Sebab pegangan ni putus. Kalau tak ingat tak pegang lah tu. Ni berat ni. Kalau ajar tauhid semua ni memang berat. Kalau kita kata jenayah pada ilmu ni, merosakkan orang. Sebab apa? Nak kena ingat, Allah ni, Allah ni, Allah ni. Memang rosak. Jenayah besar dalam ilmu agama, ilmu tauhid pula. Tapi boleh berleluasa ajaran yang seumpama ni. Mana pihak berkenaan? Mana pihak berkenaan? Yang mana kalau kita nak dapat tauliah mengajar, yang pertama, undang-undang yang pertama, peraturan yang pertama, ni ajaran yang berpandukan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tu yang pertama. Tu undang-undang yang pertama, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kau ada silap lah. Sekarang ni akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Apa makna pegangan? Mengaku putus di hati. Apa makna mengaku putus di hati? Ingat, tu salah awal dah. Di makna pegangan tu salah dah. Ahli sunnah wal jamaah tu kadang-kadang nama je sebutnya. Apanya perkara tu tak tahu. Sekarang ni masalah sekarang bukan ahli sunnah wal jamaah. Di makna pegangan tu pun dah betul dah. Apa makna pegangan? Ingat baru pegang, tak ingat tak pegang. Di awal-awal tu tak betul dah. Ni tak betul sungguh ni. Bukan lari sikit-sikit dah ni. Bukan lari apa? Lari rail. Tahu rail? Kenal rail kereta api? Hak ni bukan lari daripada rail kereta api ni. Hak ni pah ke mana pergi tak tahu dah ni. Hak ni apa sesak barat? Sesak barat. Sesak barat tau. Sesak barat ni sesak sungguh tau. Sesak sikit-sikit, sesak timur. Ke mana? Sesak sungguh, sesak barat. Sesak sikit-sikit, sesak timur. Ke mana? Ni memang bukan sungguh. Bukan sangat. Gitu. Ni. Pegangan dengan makna mengaku putus dalam hati seseorang.
Mengaku putus hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, semua perkara yang berlaku, ni segala perkara yang berlaku, semua perkara yang berlaku, sekalian yang berlaku. Okey, selesai semua. Sebesar zarah pun tidak terkecuali. Semua, sekalian, segala. Ni kadang-kadang, semualah, sekalian lah, segala lah. Lepas tu apa dia detailkan? Hak tu qada Tuhan juga. Allah. Dia tak ni kata segala, sekalian, semua. Sebesar zarah pun tidak terkecuali. Apabila didetailkan apa di semua perkara ni, jadi ilmu lain pula dah jadinya. Semua satu pun hak tu Tuhan juga, semua. Termasuklah terdetik di hati pun termasuk dalam semua qada qadar Tuhan. Berkelip mata masuk dalam semua qada qadar Tuhan. Bergerak nadi masuk dalam semua tu hak qada qadar Tuhan. Sebab apa cerita hak terdetik di hati? Sebab kita akan pergi pula kepada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib kita isbatkan, wajib kita netapkan kita ada pilihan. Kalaulah terdetik di hati pun qada qadar Tuhan, pilihan hati kita, maknanya pilihan hati kita tidak mutlak, tidak bebas. Maknanya terikat dengan dalam kata semua tadi. Dan kalau pilihan hati kita terikat, tak panggil pilihan. Kalau terikat lah, tak ada pilihan, memang hakikinya tidak ada pilihan. Sebab apa? Semua qada qadar Tuhan. Kalaulah hanya berkerlip mata qada dan qadar Tuhan, bergerak nadi qada dan qadar Tuhan, usaha kita. Sebab kita Ahlussunnah wal Jamaah, wajib kita isbatkan kita ada usaha, kita ada perbuatan. Kalaulah berkerlip mata, bergerak nadi pun qada qadar Tuhan, usaha kita apa? Kalau gitu kok tak ada usaha kita, memang hakikinya tak ada apa satu. Sebab apa? Semua. Jadi kalau faham sini, pergi pada persoalan ikhtiar dan usaha, tak akan keliru dah lah. Tak akan pening dah lah. Dan macam mana kata semua, lepas tu ikhtiar usaha daripada kita pula. Tu kena susunglah pula. Kenapa kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita isbatkan ada ikhtiar usaha? Qadariyahnya terpesong, lain fahaman dia. Jabariyahnya terpesong, lain fahaman dia. Tapi terpesong Qadariyah, Jabariyah dibetul ni lah, dibetul ikhtiar usaha ni. Kalau kita dok mati di semua ni, tak apa nak lekat lah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua, semua. Tak ada benda lah kita kalau gitu kat Tuhan belaka. Jabariyah. Pula dah. Dasar ni kata semua. Kenapa pula kita Ahlussunnah wajib berpegang ikhtiar usaha? Sebab ayat Quran menyandarkan perbuatan kepada kita, maka kita pun wajiblah isbatkan kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan yang Allah sandar kita ni mutlak kita. Tidak. Masuk dalam semua ni. Qada dan qadar Tuhan. Jadi tak ada sebenar-benarnya. Memang tak ada. Tak apa Tuhan sandar kita. Kenapa Tuhan sandar kita? Walah tak ada. Nak jawab ke mana? Jawapannya mudah je. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jawab ke ayat Quran. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak sandar kita, biar disandarlah kitanya. Hakikinya Tuhan kata khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan segala-gala. Tapi kenapa Allah pergi sandar kita pula? Jangan tanya kerjaan Tuhan. Cuma kita pula Allah sandar kita, kita berpeganglah sebagaimana Allah sandar kita, kita ada pilihan dan perbuatan. Lepas tu kenapa Allah sandar kita walau kita tak apa satu? Atau jangan duk tanya kerja Tuhan.
Ni bukan tanya Tuhan, ni tanya awak lah orang ajar. Sekat tu jawapan dia. Tu tak pandai nak jawab tu pelepah gitu. Memanglah tu kita boleh jawabnya. Senang lah pelepah. Tak pandai nak jawab. Sebab apa? Memang kita tak nak jawab. Sebab apa? Hak ni panggil apa ni? Hak dilarang dah. Kita kena mendalami bab qada dan qadar, tapi ada sakatan dia. Kita wajib mendalami untuk memahami bab qada dan qadar. Tapi mendalami ada sakatan dia. Kita kena rungkaikan pemahaman tu. Tapi rungkai ada sakatan dia. Siapa di sempadan dia dah, tak usah nak tekanlah jawapan dia. Yang duk tanya kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang akan ditanya pada hari akhirat. Jadi tak boleh jawab tu hak pandanya, tak boleh jawab tu hak pandai sebab memang tak boleh jawab. Kalau hak tak boleh jawab, pergi reka jawab pula tu orang jahil. Benda tu tak boleh jawab dah. Kita pergi buat reka jawab, mana orang jahil lah. Ada juga deh. Hak tak pandai tu pandai. Hak jawab tu jahil. Sebab nak jawab ke mana? Hakikinya memang semua qada qadar Tuhan. Tapi kenapa berpegang ikhtiar usaha? Sebab ayat sandok kita. Kenapa ayat sandok kita? Wal hasmu daripada Allah. Hati jangan nak tanya. Bukti setakat tu. Tapi jangan awal-awal nak bukti dah. Awal-awal tu kena hukam molek, kena cerita molek. Cuma dalam kitab kita ni, dalam kitab Al-Misbahul Munir, pembicaraan qada qadar ni dalam Qudrat Iradat, pembicaraannya tak panjang. Ia tak sama dengan kitab yang terdahulu yang kita baca di masjid ni, kitab Faridatul Fara'id. Sebab kita ni yang kedua dah ni, Al-Misbahul Munir. Yang terdahulunya kitab Faridatul Fara'id. Kitab Faridatul Fara'id detail, halusi pembicaraan bab qada dan qadar di bawah tajuk Qudrat Iradat, sifat yang ketujuh, sifat yang ke-8. Bila kitab kita tidak panjang. Dia panjang pergi kepada ta'alluq fardu kifayah. Jadi bab qada qadar hak paling comelnya Faridatul Fara'id. Yang mana kita Faridatul Fara'id, perbahasan daripada sifat wujud sampai kepada wahdaniyah, 6 sifat dalam lingkungan 2 muka surat. Tapi ingat tau, satu muka surat tu halu-halu banyak. Satu-satu muka surat tu makan bulang tu, satu-satu muka surat tu. Sebab apa dia halu-halu kan? Jadi daripada wujud, qidam, baqa sampai wahdaniyah, 6 sifat dalam lingkungan 2 muka surat. Daripada sifat ilmu, haya, sama, basar, kalam sampai ke kaunuhu mutakalliman dalam 12 sifat. Nah, dalam 12 sifat, lebih kurang dalam 2 muka surat juga, 12 sifat. Qudrat Iradat 2 sifat pun 2 muka surat juga. Panjangnya betul mana? Panjang betul perbahasan qada dan qadar, 2 muka surat. Dan kita Arba'in fi Usuluddin, kita Tauhid Imam Ghazali, hampir 6 muka surat. Perbahasan berkaitan dengan qada dan qadar di bawah tajuk sifat iradah. Di bawah tajuk sifat iradah. Hampir 6 muka surat pembicaraan bab qada dan qadar di bawah tajuk sifat iradah. Memang pembicaraan bab qada dan qadar kita wajib mendalami, kena faham molek. Sebab banyak terpesong dalam persoalan pegangan di persoalan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Mengaku putu di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan sebahawa segala perkara yang berlaku, segala perkara daripada baik dan jahat,
Segala perkara, benda baik ke, benda jahat ke, benda manfaat ke, benda mudarat ke, baik jahat tu berlaku di langit ke, berlaku di bumi ke. Mana benda jahat yang berlaku di langitnya? Hak mula-mula sekali itulah derhakanya iblis laknatullah. Semua baik ke, jahat ke, semuanya. Saat ni kata segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya tu takkid tu kuat lagi. Saat ni segala perkara, lepas tu semuanya. Padang dah sebenarnya. Sesat. Semuanya dengan kehendak Allah. Ini panggil qada, iradah. Dan dengan menjadi Allah akan dia. Ini pergi pada qadar, qudrah. Dengan kehendak Allah, qada. Dan dengan menjadi ia akan dia, menjadi oleh Allah akan dia. Hak ni qadar, perbuatan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk minggu pertama. Ini untuk minggu pertama. Lepas tu berapa minggu, kita tengoklah perjalanannya macam mana. Ada satu tempat 16 minggu. 16 minggu ni 4 minggu sebulan, 4 bulan. Qada dan qadar 16 minggu. Tapi bunyi je 16 minggu, bendanya tak panjang. Seminggu-seminggu sejam kuliah duha. Tapi seminggu-seminggu sejam tu, setengah jam mula-mula tu ulang hak minggu dulu je. Ulang dulu, barulah sambung sikit kepada permasalahan lain sikit. Sikit-sikit je tambahnya. Siapa ada orang sekali yang mari lewat. Sebab apa? Tak apa main lewat pun. Hak mula-mula tu minggu lepas. Hak mula tu minggu lepas. Jadi walaupun nampak macam panjang, bukan, ulang. Jadi kalau kita betul-betul straight tak ulang-ulang, 1-2 minggu, 1-2 kali okey lah. Kalau tak ulang tak apa. Siapa dengan ulang nak kemah molek, lepas tu selain daripada nak perjelaskan hak pegangan ni, kita kena perjelaskan juga hak salah-salah. Hak orang belajar salah tu. Belajar dah tapi salah. Salah ajaran. Macam tadilah, pegangan kena ingat. Tak ingat tak pegang. Tak pegang kapi. Sungguh ni. Ini ajaran yang ada tempat kita yang saya sendiri pun pernah lalui. Ini bukan cerita ambil baku. Ini bukan cerita ambil baku. Hak pengalaman saya sendiri. Lupa kapi. Allah takutnya kita. Siapa tak takut kapi? Ada orang tak takut kapi? Lupa kapi. Ya, kita memang lupa. Kapi lah. Ni Nabi kata akhir zaman, Islam pagi kapi petang, Islam petang kapi pagi. Kalau lupa tu kapi, bukan Islam pagi kapi petang, kapi semua pagi pas petang lah. Kita ni punyalah tarik, ingat Allah. Tak sedut tarik lah orang awam. Ni tu kata jenayah besar dalam bab ilmu akidah. Kesalahan besar dalam ilmu akidah. Lepas tu kata stop, berhenti, tak sudah mengajar lah. Jangan. Lepas tu kalau ke tempat kita ni, kalau kata pembicaraan bab pegangan, hak tukang jepu, hak tukang panggil, kena mak molek. Ni bab usuluddin ni, kena mak molek, kena perhati molek. Salah je, kena ambil tindakan, jangan lock. Baik. Kalau bab pekoh, dia mari benda-benda yang menyebabkan jadi balah masyarakat, walaupun mungkin perkara tu perkara khilafiyah, tak salah pun, tapi menyebabkan balah masyarakat, hak tu pun sepatutnya kita kena ambil tindakan juga. Bukan kerana kita tak terima benda khilafiyah, kita boleh terima, tapi kaedah penyampaian tu,
kaedah penyampaian tu dengan hikmah ataupun tidak hikmah. Kalau mari pakai nak uwi jadi balah orang, jadilah. Tu walaupun bab mekah je. Sebenarnya hak dibawa pun tak salah juga. Pandangan lain, dalilnya Quran dan hadis yang sama, tapi cara dia wa'ari tu mengelirukan, menyebabkan jadi orang ni kata gitu, ni kata gini. Tu pun kita kena ambil tindakan dah. Tapi kalau bab pegangan, tak ada lah. Nak sambung pun dekat-dekat dah waktu nak habis. Hak saya kata 16 minggu tu kuliah duha memang cukup sejam sungguh. Kita ni 45 minit je ni. Jadi kalau sejam tu 16 minggu 45 minit, rapat berapa kena tambah lagi tu. Dah. Sejam 16 minggu 45 minit, rapat 30 minggu orang kali. Tapi kita dah ulang dah. Kita dah ulang lah. Kita macam kali dah buat kita pun habis dah kitab Faridatul Fara'id. Cuma bagi orang hak baru-baru tu, malam ni ada kemudahan kan. Semuanya ada rakaman. Ulang dengar. Ulang dengar. Sebab masa saya ulang-ulang hak pembicaraan, ada orang tak setuju. Ustaz ulang apa benda? Rakaman ada. Dia tak faham, dia ulang rakaman dia sudah lah. Sebab apa? Dah dia acak kali dah. Masa mula-mula dia belajar pun molek ulang. Molek ulang. Sebab saya pun tak faham kok ni. Lepas dia faham tak ulang tak sekarang. Penting diri sendiri. Dia tu ulang apa? Sebab rakaman ada. Tak faham, ulang rakaman lah. Kemudian dalam kitab ni, kebetulan tengok di bawah tu ada ayat wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalan ba'ida. Barang siapa kafir ia, yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Taala dan dengan segala malaikatnya dan dengan segala kitabnya dan sekalian rasulnya dan dengan hari akhirat, maka sesungguhnya sesatlah ia akan sebagai sesat yang jauh. Tapi ini ayat pembicaraan berkaitan dengan iman. Iman ada 6 rukun. Sebaliknya kalau kafir dengan tidak percaya kepada rukun iman, maknanya sesat. Betul lah. Tapi di ayat ni, kufur dengan Allah, malaikat, kitab, hari kemudian, rasul hari kemudian. Mana tidak percaya kepada rukun iman yang ke-6? Ada. Sama bau sikit tu ayat tu. Sekarang ni tajuk kitanya di bawah tajuk iman terdahulu. Apa takrif iman? Kemudian rukun iman 6 perkara. Rukun iman 6 perkara. Ini 6 rukun ni, siapa-siapa tak percaya, kafir orang ni. Tak percaya kepada 6 rukun ni, kafir. Lepas tu didatangkan ayat orang yang kafir. Hak kafir kepada rukun iman. Tapi ayat ni kafir dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari kemudian. Maka sesat dia sebagai sesat yang jauh. Jadi seolah-olahnya jangan kafir hak 5 rukun je lah. Kafir kepada rukun iman kenal tak apalah, sebab tak ada ayat ni. Kau nak kira dia qada iradat kan, qadar kudrat, qada ketentuan iradat Allah, qadar perbuatan kudrat Allah. Kita beriman Allah bersifat dengan iradat menentukan. Kita beriman dengan Allah yang bersifat kudrat menjadikan. Ini sudah masuk dalam rukun yang pertama. Apa makna kita beriman dengan Allah? Beriman dengan Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan,
Beriman dengan Allah yang esa. Beriman dengan Allah yang bersifat kudrat, yang menjadikan segala-galanya. Beriman dengan Allah yang bersifat iradat, yang menetapkan, menentukan segala-galanya. Beriman dengan Allah yang bersifat ilmu, yang mengetahui segala-galanya. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan samak basar, mendengar dan melihat perkara yang ada. Itu masuk di bawah beriman dengan Allah. Berarti beriman dengan qada dan qadar sudah masuk di bawah beriman kepada Allah yang bersifat kudrat, yang menjadikan segala-gala. Beriman dengan Allah yang bersifat iradat, yang menentukan segala-gala. Makna masuk dalam rukun iman yang pertama. Kenapa Nabi jawab rukun iman jadi yang keenam? Ada lain pula yang keenam ni. Ni banyak dia punya pengajaran dia. Kenapa beriman kepada Allah? Cukup dah beriman kepada Allah yang menjadikan segala-gala, yang menentukan segala-gala. Tiba-tiba beriman Allah menjadikan segala-gala, beriman Allah menentukan segala-gala ni, hubung nombor yang lain pula dah. Kenapa tak tambah lagi? Rukun iman yang ketujuhnya, beriman dengan Allah yang bersifat ilmu, yang mengetahui segala-galanya. Tak payah? Tak payah. Beriman kepada Allah cukup dah. Apa tak masuk dalam rukun iman? Beriman kepada Allah yang bersifat dengan basar, yang melihat segala-galanya. Apa tak masuk? Cukup dah. Masuk bahawa beriman kepada Allah. Dah, qada apa sama kau? Tapi kenapa didatangkan rukun suku? Jadi macam suku. Beriman kepada Allah dengan malaikat memang suku-suku. Tapi beriman dengan Allah, beriman qada ni satu je. Tapi kenapa diasingkan? Hak ni penjagaan besar ni. Maknanya beriman pada Allah masuk dah dalam tu beriman qada dan qadar. Kafir dengan Allah berarti kafir juga dengan qada dan qadar. Tapi walaupun beriman pada Allah masuk dah dalam tu qada dan qadar bubuh nombor suku. Biar kita bicara suku pula waktunya. Sebab apa? Ni kepentingan qada qadar ni. Ini kepentingan qada dan qadar. Walaupun qada dan qadar ni pembicaraan iradah dan qudrah masuk di bawah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu ayat ada bawah tu. Memang dalam kelas mana-mana pun saya akan datangkan ayat ni. Nak cerita rukun iman yang keenam ni sudah masuk di bawah rukun iman yang pertama. Sebab tu ayat hanya cerita kafir dengan Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kemudian. Seolah-olahnya tak apa kafir dengan qada dan qadar. Tidak beriman qada dan qadar tak apa. Tidak beriman qada dan qadar berarti tidak beriman dengan Allah. Sebab qada ketentuan iradah Allah. Kita dah beriman dengan qada ketentuan iradah Allah, tak beriman dengan iradah Allah lah. Dia tidak beriman dengan iradah Allah, tak beriman dengan Allah. Jadi kira kita minggu pertama ni nampak gambaran. InsyaAllah kita akan baca balik mula daripada atas tu lagi. Yang keenam tu juga. Tu tengoklah. Sebab oleh kerana dalam kitab kita rekah qada dalam sifat qudrat iradat, kita kentu sikit lah. Kalau baca kitab Faridatul Faraid banyak tempat. Dalam kitab Faridatul Faraid didatangkan ahli sunnah wal jamaah macam mana baik ikhtiar usaha, Qadariyah macam mana baik ikhtiar usaha, Jabariyah macam mana baik ikhtiar usaha. Dia ada satu tajuk suku dalam kitab Faridatul Faraid. Dalam ni tak ada. Dalam Misbah Muni tak ada. Jadi kita sinilah kita ambil faham molek. Di pembicaraan rukun iman keenam dan memang dia pun panjang ni. Kalau dalam kitab Faridatul Faraid dia pendek je. Rukun iman keenam. Ni panjang. Dalam rukun iman keenam dalam kitab Faridatul Faraid keenam, beriman dengan qadarnya, qadar Allah, baiknya dan jahatnya. Erti beriman qadarnya, qadar Allah baik jahat ni, bahawasanya sekalian perkara sama ada elok baik seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia jadi ia baik jahat ni dengan perbuatan Allah. Itu qadar. Atas muafakat kehendaknya, bertepatan dengan kehendak Allah pada sedia kala, itu qada. Hati je habis. Hati je dalam kitab Faridatul Faraid.
di rukun iman yang ke-6 ni. Tapi dalam Qudrat Iradat dan kitab Faridatul Faraid 2 muka surat. Panjang. Tapi di betul rukun iman ni pendek tu je. Ke-6 beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya, artinya bahawasanya sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia, jadi ia dengan perbuatan Allah, itu qadar. Atas muafakat, atas berbetulan bertepatan kehendaknya, kehendak Allah pada sedia kala. Ni qada, ketentuan azali. Habis itu je rukun iman yang ke-6. Tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir kita ni agak panjang. Nak banding dengan petok rukun iman yang pertama, rukun iman yang kedua, ketiga, keempat, kelima tu petok lain-lain tu kan, perenggang lain-lain tu kan, pendek-pendek je. Tapi perenggang rukun iman yang ke-6 panjang. Ada kita ambil sinilah. Kita ambil faham molek di perenggang rukun yang ke-6 yang agak panjang sikit, nak banding dengan rukun-rukun yang lain. Yang ke-6-nya percaya dengan qada dan qadar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.